Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua. So hari ini cikgu nak sambung video part yang kedua soalan MRSM, soalan 11 hingga soalan 20. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Antara berikut pasangan yang manakah mempunyai sebutan serupa? Okey, so yang mana sebutan serupa? Okay, first kali kita tengok 12A dengan 4BA. So, ini tak serupa Satu ada A, satu ada B. Okey, soalan 11B. Yang ni ada P, yang ni ada P. Okey, so jawapan dia ialah B Okey, kenapa C tak sama? So, 6 per S ni ialah 6S negatif 1. Okey, ataupun 10.1S. So, sebutan dia tak sama. Okey, yang ni pun sama juga. 1x kuasa 2, 1 ialah x. So, tak sama. So, jawapan dia ialah B. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 12. Antara berikut yang manakah mewakili persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, so graf yang mana? Ada dua pemboleh ubah. So, kita tengok graf. Okey, cikgu kecilkan sikit. Okey, so antara 4 ni lah. Okey, first kali pelajar kena tahu garis lurus ni. Okey, kalau macam ni, contoh macam ni cikgu bagi 4. So, persamaan dia cikgu akan tulis Y sama dengan 4. So, yang ni ialah satu pemboleh ubah. Ada Y saja. Yang ni pun sama kalau 4. So, cikgu akan tulis X sama dengan 4. So, jawapan dia 2 dan 3 ni bukan. Okey, jadi yang tinggal 1 dan 4. So, jawapan dia ialah B. Okey, settle soalan yang ke-12. Okey, kita pergi kepada soalan yang 13. Okey, gambar nombor di bawah mewakili penyelesaian bagi ketaksamaan. Okey, antara berikut yang manakah memenuhi penyelesaian bagi ketaksamaan di atas. Okey, dekat sini pelajar take note. Okey, so dekat sini dia ada solid dekat sini Bila solid, so dia belah kanan, so lebih besar lah. So, kalau cikgu tulis X lebih besar atau sama dengan 4. So, kalau lagi satu, dia ada pattern macam ni. 4, so kosong, yang whole dekat sini Okey, yang kosong lah. Kalau kosong, kita akan tulis X lebih besar daripada 4. Okey, jadi untuk soalan ni, yang manakah memenuhi penyelesaian ketaksamaan? So, antara A, B, C dan D lah. Okey, so dekat sini pelajar kena jawab lah try and error satu-satu. Okey, kalau cikgu akan minta pelajar tekan kalkulator lah. Okey, so kita kira manual dulu lah. Kita kira manual So, dekat sini kita ada X, dekat sini pun ada X. So, X tolak 16 lebih besar atau sama dengan 2X tolak 20. So, X, cikgu nak letak dekat X lah. So, X kat sini akan tolak. So, kat sini tolak 16. 20 bawa pergi sebelah. So, tambah 20. Lebih besar atau sama dengan 2X tolak X. So, dekat sini cikgu akan dapat 4. Okey, so lebih besar 2X tolak X ialah X. So, yang ni sama tak dengan yang atas? Tak sama. Kalau kita terbalikkan dia tak sama. Terbalikkan dia lebih kecil atau sama dengan 4. So, A ni bukan jawapan dia. Okey, settle. Kita pergi kepada B. Okey, B, X tambah dengan 18 lebih besar atau sama dengan 3X tambah 10. So, X letak dekat X lah. So, 18, 10 bawa pergi sebelah. So, tolak 10. Okey, lebih besar daripada 3X. X bawa pergi sebelah, tolak X. So, yang kita akan dapat 8. Lebih besar atau sama dengan 2X. Okey, so dekat sini kita dapat jawapan lah. Bermakna X ni 8 bahagi 2. So, dapat 4. Okey, so dapat 4. Okey, so ni pun sama macam kat atas tadi
4 lebih besar atau sama dengan X. So, jawapan B pun bukan. Okey, kita cuba yang C pula. Okey, yang C dekat sini. C, 2X tolak 4 lebih besar atau sama dengan X. Okey, so dekat sini, kalau cikgu nak selesaikan X, cikgu bawa pergi sebelah lah. Okey, cikgu bawa pergi sebelah. So, 2X tolak X. Okey, lebih besar atau sama dengan 4. Bawa pergi sebelah. So, kita dapat 4. So, X lebih besar atau sama dengan 4. So, jawapan dia ialah C ni, 13. Okey, so settle soalan 13. Okey, kita pergi pada soalan 14. Faktorkan selengkapnya. So, dia minta kita faktorkan. Okey, ada certain pelajar dia akan cubalah kembangkan, expand, dapat jawapan. Ataupun cara yang paling mudah, kita faktorkan dia dululah. Kita keluarkan 2. So, yang tinggal 9X kuasa 2 tolak 1. Okey, so dekat sini 9 ni ialah nombor kuasa 2 sempurna. So, kalau cikgu buat 9 tu 3 kuasa 2, X kuasa 2 tolak 1 kuasa 2. Pelajar perasan semua kuasa 2 kat sini. Bila semua kuasa 2, jawapan dia 1 positif, 1 negatif. 3X tambah 1. So, 2 dekat depan lah. So, jawapan dia ialah C. Okey, dekat sini pelajar kena clear. Okey, contoh lagi cikgu tunjuk. Katalah 25 X kuasa 2. Okey, tambah 36. Contoh macam ni. Okey, 25 ialah 5 kuasa 2. X kuasa 2. Tambah dengan 36. 6 kuasa 2. So, semua kuasa 2. So, jadi jawapan dia 1 positif, 1 negatif. Pelajar take note yang tu. Okey, so settle. Untuk soalan 14. Okey, soalan 15. Okey, Ahmad membeli 10 biji apel dan 5 biji buah naga. Okey, harga sebiji apel dan sebiji naga ialah X dan RMX. Ahmad membayar jumlah Z. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Okey, ini mudah persamaan linear. So, 10X. Okey, tambah dengan X ni apple kan. 5Y. So, 5Y sama dengan Z. Okey, dia bayar dengan jumlah Z lah. So, dekat ni dia nak Y dalam sebutan X dan Z. So, Y tinggal dekat depan. Sama dengan, okey, 10 bawa pergi sebelah. So, kita akan dapat Z tolak 10X. Okey, so Y sama dengan Z per 5 tolak dengan 10 per 5 X. Okey, so dekat sini kita selesaikan. Z per 5 ni sebenarnya 1 per 5 Z ni. Okey, tolak dengan 10 bahagi 5 dapat 2. 2X. So, yang mana jawapan dia dekat sini? Okey, so jawapan dia ialah B. Okey, settle soalan yang ke-15. Okey, kita pergi pada soalan 16. Okey, soalan 16. Diberi titik A 2 unit ke kiri dari paksi daripada paksi Y. So, ni paksi Y. Okey, cikgu lukislah. Dia 2 unit ke kiri. 1, 2. Okey. Dan 3 unit ke atas pada paksi X. 3 unit. 1, 2, 3. Okey, ni ialah titik A. Okey, so titik A ni koordinat dia negatif 2, 3. Okey, seterusnya, manakala titik B 10 unit ke kanan dari paksi Y dan 2 unit ke bawah daripada paksi X. Hitung jarak AB. Okey. Semula dekat sini titik B 10 unit ke kanan daripada paksi Y. Okey, 10 unit 10 lah. Tu 2, 3, 4 dan seterusnya lah sampai 10. Okey, dan dari paksi Y dan 2 unit ke bawah daripada paksi X. So, 1, 2.
So, koordinat B ni ialah 10, -2. Okey, seterusnya kita tengok. Hitung jarak AB. Okey, so bila jarak, pelajar jarak AB ni, pelajar boleh guna formula jarak yang diberilah. Okey, ataupun pelajar boleh guna teorem Pythagoras lah kalau dia nak jarak. Okey, kalau cikgu buat teorem Pythagoras, so 10 kat sini, 2 kat sini. Bermakna kat sini 12 lah. Okey, so kat sini 2, kat atas ni 5. So 5. Okey, kat sini 3, kat sini 2, 5 So teorem Pythagoras paling mudah 5, 12. Hipotenus dia mesti 13 lah. Okey, ataupun kalau kita tengok skema jawapan dekat sini, dia ialah kalau hipotenus kuasa 2, okey, sama dengan 5 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2. So kita akan dapat 25 tambah dengan 144. So kuasa 2 bawa pergi 11. So ada jadi punca 169. Okey, jawapan dia ialah D. Settle soalan 16. Okey, kita pergi kepada soalan 17. Okey, biasanya soalan 17 ni soalan graf fungsi dekat sini Okey, jadual 2 menunjukkan nilai pemboleh ubah X dan Y bagi fungsi. Dia bagi satu fungsi kuadratik dekat sini lah. Okey, hitung nilai bagi 2M tolak P. Okey, kalau soalan macam ni, graf fungsi ni, kita boleh tekan kalkulator. Okey, so cikgu tunjuk tekan kalkulator. Okey, Y, alpha Y. Sama dengan ni, alpha soft. Okey, X, alpha X kuasa 2 kat situ. Okey, tolak dengan 2, alpha X. Okey, tolak 8. So, dah settle sama macam ni, kita tekan calculate. Okey, so cikgu tekan. Masuk nilai X, -3. So, -3. So, kita akan dapat jawapan dia 7. So, dekat sini ialah 7. Okey, dan seterusnya. Okey, cikgu tekan calculate lagi sekali. Masukkan nilai X so kosong. So, kita akan dapat jawapan dia -8. Okey, settle. Nilai ni settle. So, 2M. Maksudnya 2 darab dengan 7. Tolak dengan. Ni tolak 8 Tolak 8. So, 14 tambah dengan 8. So, kita akan dapat 22. Okey, ada jawapan tak? Ada. Jawapan dia ialah D. Okey, settle soalan 17. Okey, soalan 18. Rajah 2 menunjukkan graf laju masa. Okey, so kita ada graf laju melawan masa pergerakan suatu zarah dalam masa 20 saat. Okey, untuk tempoh 20 saat. Okey, seterusnya kita tengok hitung beza pecutan maksimum. Okey, dan pecutan maksimum. Okey, first kali pelajar, okey, take note dulu graf laju masa. So, kalau laju masa macam ni laju, yang ni masa. So, kecerunan ni menunjukkan pecutan. Pelajar take note. Okey, bila jumpa soalan macam ni. Pecutan sama dengan, okey, ambil yang atas. Laju bahagi dengan masa. Okey, laju bahagi dengan masa. So, dekat sini kita tengok beza pecutan. Jadi kena cari pecutan lah. 1, ada 2, ada 3 pecutan dekat sini. Okey, so kita cari satu-satu. Kita cari kat sini kecerunan. Kecerunan pelajar tahu M sama dengan Y per dengan X. So Y dia berapa? 30. X dia berapa? 2. So kita dapat 15. Ini pecutan yang pertama 15. Okey, pecutan yang kedua kat sini. Kita cari. So, kita tahu M sama dengan Y per dengan X. So, Y dia berapa kat sini? 30. X dia berapa dekat sini? 3. 2 hingga 5 ni 3. 30 bahagi dengan 3, kita dapat 10. So, dekat sini ialah 10. Okey, seterusnya cari pecutan dekat sini pula. So, pecutan dekat sini.
M sama dengan Y per dengan X. So, Y tinggi kat sini berapa? 40. X kat sini berapa? 8. Okey, 40 bahagi dengan 8 dapat 5. Okey, seterusnya soalan dia nak pecutan, beza pecutan maksimum. Maksimum pecutan paling tinggi lah 15. Tolak pecutan minimum paling sikit sekali 5 kat sini. 15 bahagi 5 dapat 10. So jawapan dia ialah C. Okey, so clear soalan 18. Kita pergi kepada soalan 19. Okey, diberi 2x per 5 tolak y per 4 sama dengan 1. Adalah persamaan garis lurus, tentukan pintasan y. So, dia nak pintasan y dan kecerunan. Okey, first kali kita selesaikan persamaan tu dululah. Okey, selesaikan persamaan. So, cikgu tulis kat sini 2x per 5 tolak dengan y per 4 sama dengan 1. Okey, kita nak tinggalkan y dekat sini. Okey, kita selesaikan satu-satu. Okey, cikgu alih 4 dulu. Okey, 4 mana jiran dia? 1, 2. So, 4 kali 2, 8x per 5 tolak y sama dengan 4. Okey, seterusnya. Cikgu nak alihkan 5. So, 5 bagi pada jiran dia 1, 2. So, negatif 5y kat sini. So, yang ni yang tinggal 8x. Okey, sama dengan 5 darab 4, 20. So, negatif 5y, 8 bawa pergi sebelah. Negatif 8x, okey, tambah dengan 20. So, y sama dengan negatif 8 per dengan negatif 5x tambah 20 per dengan negatif 5. So, kita akan dapat kat sini, yang ni kita potong lah. Okey, 20 bahagi dengan 5 dapat negatif 4. So, C dia ialah negatif 4. So, jawapan dia antara A dengan B. So, negatif tak ada. So, jawapan dia ialah E. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir untuk hari ini. Soalan terakhir ni soalan ubahan. Okey, diberi bahawa R berubah secara songsang. Okey. So, R berubah secara songsang dengan punca kuasa 3S. Punca kuasa 3S. Okey, so dekat sini ni berudu jadi katak. So, R sama dengan K. Cikgu letak K ke atas terus lah, senang. Okey, punca kuasa 3S. Cari K dulu. So, R dia dah bagi 4. Sama dengan K punca kuasa 3, 27. So, kita tahu punca kuasa 3, kita boleh tekan kalkulator lah. So, kita dapat 3. Okey, 4K per 3. 3 darab sebelah. So, K sama dengan 12. Okey, K ni masuk dalam persamaan. Okey, so kita akan dapat R sama dengan 12 per punca kuasa 3S. Okey, so jawapan dia ialah D. Okey, so itu saja 20 soalan. Cikgu harap video cikgu membantu. Jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Terima kasih semua. Assalamualaikum.